Pagi KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir akan menemani anda selama 1 jam untuk kita belajar teknik dan juga tips bagaimana untuk mahir di dalam sesebuah mata pelajaran. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita ialah Sains Komputer untuk murid-murid menengah atas. Wow, bestnya mata pelajaran kita hari ini kan. Tapi agaknya siapa cikgu kita kan? Lelaki ke? Perempuan ke? Dah berapa tahun beliau mengajar? Kalau kita nak tahu siapa cikgu kita, nanti kita berkenalan dengan beliau. Tapi sebelum tu macam biasa, nampak ni? Mira pakai pelitup muka. Ini kerana kita masih lagi belum menang dalam menangani pandemik COVID-19. Oleh itu, kita kena sentiasa ikuti SOP, cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Dan yang paling penting sekali, jangan berada di tempat yang sempit, sesak dan juga jangan sembang dekat-dekat tau. Okey, jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Jom kita tengok dulu profil guru. Ya, itu dia di studio kita ada Cikgu Azmi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami di kelas Mahir hari ini. Ya. Cikgu, seperti kita sedia maklumlah kan Cikgu, dalam kelas kita pun kena patuhi SOP kan. Kita pakai pelitup muka, kita kena cuci tangan. Kalau tak ada air atau sabun tak mengapa, kita boleh guna hand sanitizer. Itu di sebelah Cikgu ada hand sanitizer. Marilah kita sama-sama sanitize tangan kita. Silakan Cikgu. Saya pula. Adik-adik pun sama tahu. Lagi-lagi yang dekat sekolah tu, yang dah boleh balik ke sekolah, jangan lupa bawa hand sanitizer selalu. Dan jangan sembang dekat-dekat dengan kawan. Macam saya dengan Cikgu Azmi di studio pun, kita sentiasa jaga penjarakan sosial kita. Kan Cikgu? Ya. Okey, kita boleh tanggalkan kita punya pelitup muka. Ini Cikgu punya sampul pelitup muka. Kita simpan pelitup muka kita dalam sampul. Mana saya punya nak buka ni? Okey. Okey, Cikgu dah siap dah? Okey, sudah. Saya pun sudah. Alhamdulillah. Barulah nampak muka cikgu kita ni. Handsome, tampan, bergaya hari ini berbaju merah. Terima kasih, Mira. Sama-sama Cikgu. Cikgu, sebelum kita berkenalan dengan mata pelajaran ini, saya nak berkenalan dulu dengan Cikgu. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan tentang latar belakang Cikgu, nama Cikgu, dari sekolah mana dan sudah berapa lama Cikgu mengajar mata pelajaran ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum semua. Murid-murid yang berada di rumah. Nama cikgu adalah Muhammad Azmi bin Sulaiman. Sekarang ini cikgu bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam. Sebelum ini cikgu pernah mengajar di 3 buah sekolah. SMK Datuk Mustafa, SMK Puchong Permai dan yang terakhir SMK Tun Raha. Lama dah cikgu mengajarkan subjek ini adik-adik. Jadi gunakanlah masa ini sebaik mungkin untuk belajar dan juga ambil ilmu dan juga tips daripada Cikgu Azmi. Tapi sebelum tu Cikgu, boleh tak saya nak tahu apa sebenarnya sains komputer tu? Selalu kita dengar sains ni ada biologi, tentang tubuh badan manusia. Ini sains pasal komputer pula. Apa tu Cikgu? Okey, untuk pengetahuan Mira, sains komputer ni adalah nama baru kepada mata pelajaran yang dahulunya kita kenali sebagai TMK. Oh, TMK. TMK saya tahu. Kemudian TMK kita tukar menjadi ICT. Bermula 2017 kita kenali mata pelajaran ini dengan nama baru Sains Komputer. Kalau adik-adik kat rumah nak tahu lebih lanjut tentang mata pelajaran ini, jom kita saksikan VT ini.
itu kita punya video tentang subjek kita hari ni. Tapi kan cikgu, saya dah tengok video tu dah. Saya adalah faham sikit-sikit keywords tu. Tapi masih kurang jelas lagi. Mungkin cikgu boleh penjelaskan lagi kepada saya dan juga murid-murid dekat rumah. Sebenarnya video tu mengenai apa? Okey, baik. Tadi kita lihat sebenarnya adalah aplikasi dalam talian. Okey. Kebanyakan aplikasi di dalam talian ini menyimpan maklumat. Sebenarnya maklumat tersebut kita simpan dalam satu aplikasi ataupun modul di dalam pelayan web yang kita kenali sebagai aplikasi pengkalan data. Dikenali juga dengan nama lain iaitu DBMS. DBMS? Ya, Database Management System. Okey. Jadi maksudnya setiap data, apa-apa sahaja data yang kita masukkan dalam website ataupun form online tu semua disimpan dalam satu sistem macam tu? Contohnya Amira ada Instagram kan? Ada. Jadi maklumat peribadi ataupun apa sahaja yang Amira masukkan ke dalam Instagram itu, maklumatnya disimpan oleh pangkalan data. Oh ya ke? Saya ingatkan kalau kita dah masukkan gambar ke dalam Instagram semua tu, kat situ sajalah. Dia ada tempat menyimpannya yang selamat, iaitu aplikasi DBMS tadi. Siapa yang menguruskan DBMS tu, cikgu? Iaitu di dalam komputer pelayan, kita ada aplikasi ataupun modulnya. Nanti kita akan saksikan untuk memasang modul tersebut. Itu yang cikgu nak ajar hari ni. Cara untuk memasang modul, apa tadi? Modul? DBMS. DBMS. Seterusnya macam mana nak menggunakan, memanipulasi dia dan kemudian panggil balik data tu. Panggil balik data? Kita ingatkan kita dah simpan situ, tak ada dah. Panggil balik. Kena panggil balik. Kenapa kena panggil balik, cikgu? Untuk dipaparkan pada kita punya aplikasi web. Paparkan kepada aplikasi web. Untuk dibaca dan ditatap oleh orang yang melayari Instagram ataupun apa-apa aplikasi di dalam talian tersebut. Saya masih kurang faham ni sebenarnya, cikgu. Banyak lagi saya nak tanya cikgu ni. Saya pun tahu cikgu mesti nak terangkan lebih lagi pasal DBMS DBMS dan sebagainya semua tu kan. Saya nampak masih nak tahu lagi ni. Pada hari ini DBMS yang kita akan gunakan ialah MySQL. Ataupun nama baru dia MariaDB. 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 Okey, nak tahu siapakah itu MariaDB, website ke, nama orang ke kan, cikgu? Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada menerangkan ataupun cikgu ada cerita sikit pasal Maria. Saya masih tertanya siapakah Maria itu. Maria dalam kelas ni tak ada, cikgu. Mira ada. Kalau Maria Mariana tu saya tahu. Okey, cikgu. Tapi sebelum cikgu nak mengajar seterusnya, nak masuk lebih mendalam ni, saya dengar cikgu ada sediakan satu lagi video untuk saya dan juga murid-murid dekat rumah. Jom kita saksikan.
itu rupanya video yang cikgu nak tunjukkan pada saya. Tapi saya masih kurang faham cikgu. Tapi saya ada satu lagi soalan yang tanya cikgu. Sebab kat video tu saya nampak XAMPP. Macam mana nak sebutnya cikgu? Tak gerti nak sebutnya. Okey, baik Mira. Di dalam XAMPP itulah terdapatnya aplikasi penggalan data kita. Oh, cara nak sebutnya XAMPP? Ya, Mira sebut saja XAMPP ataupun ZAM. ZAM. Okey, dalam ZAM tu lah ada Maria. Ya. Mungkin cikgu boleh terangkan lagi tentang ZAM tu. Apa sebenarnya ZAM tu? Okey, ZAM adalah satu aplikasi yang menyimpan beberapa modul yang kita boleh gunakan untuk membangunkan aplikasi dalam talian. Contohnya penggalan data kita yang menggunakan MariaDB, tetapi di dalam ZAM kita masih kenali dia sebagai MySQL. MySQL. Ya. Oh, yang cikgu kata MySQL ataupun MySQL. Yes. Okey. Ya, betul. Silakan cikgu. Cikgu nak tunjukkan bagaimana cara nak memasang ZAM tu. Cara memasang ZAM tadi kita dah lihat dalam video dan juga dia tunjukkan bagaimana nak memulakan ZAM ini ya. Okey, sini cikgu. Sekarang ni kita lihat sama-sama. Ini okey, Mira tengok di sini ialah ZAM Control Panel. Betul. Okey ya. Apabila kita nak memulakannya, tadi di dalam video dah diajar, kita klik pada butang Start. Sini ada dua. Mira klik butang Start yang Apache dan MySQL. Apache dan MySQL. Jadi sekarang ni bila dah start begini, kita dah mula boleh membina penggalan data kita, mulakan dengan membina penggalan data, jadual dan seterusnya, memasukkan data. Memang kena pilih dua itulah cikgu, Apache dengan MySQL tu. Okey. Untuk yang pelajaran pertama ni kita gunakan dua tu sahaja. Apache itu untuk kita melancarkan kita punya web pelayar web. MySQL tu adalah aplikasi penggalan data kita. Itu adalah DBMS yang kita akan gunakan. Faham. Lepas tu cikgu kena tekan stop tu apa pula? Kalau nanti kita dah tak nak dah siap bekerja, penggalan data kita dah siap data semua, kita nak berhenti baru kita tekan stop. Bila kita tekan stop, kita dah tutup kita punya aplikasi penggalan data ini. Okey, saya nak tengok cikgu macam mana cara nak stop, nak startnya. Okey, Mira klik saja pada butang stop. Dia akan berhenti dan Mira lihat warna hijau pada perkataan Apache dan MySQL itu hilang. Apabila esok ataupun nanti nak mulakan semula, kita start semula. Cikgu boleh besarkan skrin tu tak cikgu? Macam saya... yang ini nanti kita besarkan apabila dah masuk pada coding nanti. Oh, baik cikgu. Okey. Yang ini kita biarkan kecil begitu ya? Okey, lepas tu bila cikgu dah start, dia keluar Apache dan juga MySQL. Baik, untuk kita lihat kita punya antarmuka aplikasi DBMS tersebut, Mira perlu klik pula pada butang yang seterusnya iaitu butang admin. Okey, Mira lihat. Butang admin untuk apa cikgu? Bila Mira klik pada butang admin, dia akan buka satu antarmuka yang dikenali sebagai PHP My Admin. Ini adalah antarmuka untuk kita buat database. Ini adalah contoh-contoh nama database. Ini contoh yang sudah ada. Nanti kita akan buat database yang baru dengan menggunakan arahan SQL. SQL inilah yang kita sebut sebagai SQL tadi. Kalau XAMPP, Mira sebut ZAM. SQL boleh sebut SQL. Cikgu, saya nak bertanya, yang di tepi yang cikgu kata memang dah sedia ada itu memang dalam sistem dah ada ataupun masa kita buat? Install tadi, dia dah masukkan sebagai contoh. Okey, cikgu nak buat yang baru kan? Ya. Sekarang ni, langkah yang seterusnya, kita akan bina satu penggalan data. Okey, yang Mira lihat di atas ini kita panggil sebagai tab ya, tab arahan. Ini untuk membina database. Dan di sebelahnya SQL tu adalah untuk menulis arahan. Okey, pertama kita kena buat database. Kalau Mira lihat, nama database yang ada di sebelah di bawah ni sama dengan yang ada di sebelah sana kan? Betul. Sekarang kita buat yang baru, Mira cuma perlu tulis nama database yang baru. Database name. Contoh untuk hari ini kita buat namanya Didik TV. Contoh ya. Kalau nama sudah ada, kita tak boleh guna. Oleh kerana dalam contoh tersebut belum ada nama yang ini. So kita boleh buat database ini, klik pada create. Yang sebelah tu tak payah tukar cikgu, yang UTF. Tu tak payah. Sekarang bila Mira rujuk di sebelah sana, sudah ada tambah satu yang baru. Ini adalah database. Di dalam database nanti akan ada jadual. Di dalam jadual ada medan-medan. Di dalam medan tu yang kita masukkan data. Kalau nama mungkin nama-nama murid,
nombor kad pengenalan, umur kelas dan sebagainya. Apa? Ya. Okey. Saya nak tanya, inilah website yang murid-murid belajar dekat sekolah, cikgu. Inilah website yang mereka gunakan. Ya, mereka akan gunakan ini untuk menyimpan data. Apa yang dilihat oleh klien ataupun pelanggan adalah laman web. Betul. Contoh laman web macam Facebook. Kita lihat, kita baca kan. Tetapi semua datanya sebenarnya disimpan di dalam DBMS seperti ini. Wow. Jadi kalau berlaku apa-apa kepada laman web, data ini masih selamat sebab disimpan di tempat yang lain. Faham? Okey. Selepas kita membina jadual, membina pengkalan data, sekarang kita buat pula jadual. Cuma kita untuk sesi kita kali ini, kita akan belajar membina jadual dengan menggunakan arahan SQL. Yang ini kalau tak nampak saya boleh besarkan nanti. Okey. Okey. Membina jadual menggunakan SQL atau SQL. Ya. Arahan SQL ni ataupun Structured Query Language adalah satu bahasa untuk mengarahkan pangkalan data ni membina sama ada database ataupun jadual ataupun memasukkan data, memanipulasi data ataupun memanggil semula data tu. Yang memanggil semula itulah yang tertanya-tanya macam mana dipanggil semula. Contoh kalau kita lihat pada laman web kita, contoh kita ada Facebook dan sebagainya, kita mula-mula update kan, itu kita memasukkan data. Okey. Kemudian kita nak baca ataupun orang lain yang melayari kita punya page nak baca, itu panggil. Maksudnya panggil tu kita panggil mereka audiens di luar untuk baca kita punya post. Yang memanggil tu adalah aplikasi, dipanggil data ni untuk dipaparkan. Saya nak tahu cikgu. Kadang-kadang sampai satu masa kita nak edit update kita tu, mungkin entry itu kita nak ubah suai. Itu kita manipulasi pula. Ataupun mungkin kita nak padam, kita boleh hapuskan dan sebagainya. Okey. Kalau yang buat jadual ni? Okey, baik. Sekarang untuk buat jadual, kalau tadi arahannya create database, sekarang kita create table. Kita tulis, kita type macam tu. Okey, oleh kerana dia ni bahasa, jadi kita tulis dia punya sintak dia. Ini kita panggil sintak. Okey, diikuti dengan nama, macam tadi di Didik TV itu ada nama pangkalan data. Kalau nama table kita murid, begitulah. Jadi dia akan cipta satu table yang bernama murid. Kemudian diikuti di dalam kurungan tersebut adalah nama ataupun medan-medan di mana kita nak masukkan data nanti. Contoh kita akan masukkan 3 medan. Contoh yang pertama cikgu nak masukkan nombor kad perkenalan. Di dalam SQL ni kalau kita huruf tu panjang kita boleh ringkaskan, tetapi dia dalam satu perkataan. Kita boleh pisahkan nombor dengan KP tu dengan tanda sama ada underscore. Okey. Kita jangan selang pisah begitu, itu dah jadi 2 perkataan kan. Yang ni tak dibenarkan. Jadi maksudnya kalau kita nak ada space, kena gantikan space tu dengan underscore. Ya. Saya ataupun tengok. Kita boleh buat begini, mungkin yang pertama tu huruf besar. Kita mulakan dengan huruf besar, untuk N, K itu kita mulakan huruf besar. Tapi untuk memudahkan kita, nanti kita takut lupa kan. Betul. Mira tulis je semua huruf kecil. Letak underscore ataupun kalau nak pisahkan dia tadi letak underscore. Okey, diikuti dengan jenis data dia. Contoh nombor kad pengenalan berjenis vacha. Vacha ni tahu apa Mira? Tak tahu cikgu. Variable dan karakter. Variable dan macam karakter. nombor, huruf, simbol. Diikuti dengan had atas dia. Nombor IC kita ada berapa Mira? Alamak, 12 digit. Ada 12. Nyaris nak sebut 14. Kalau 14 ada tanda palang tu. Ya. Okey, sekarang 12 bermaksud kita boleh masukkan maksima 12. Ini kita panggil had atas. Okey, contoh ini adalah medan yang pertama. Medan yang kedua cikgu nak minta nama. Nama pun sama berjenis vacha. Apa tadi vacha? Variable dan karakter. Okey, boleh tak cikgu letak had atas dia 12? Nama Mira panjang kan? Jadi kalau dia panjang, kita letaklah nomornya banyak sedikit. Contoh 250. Maksudnya 250 aksara. A, B, C itu 3. Kalau M, I, R, A baru 4 kan? Kalau nama Mira mungkin sampai 250. Kalau lebih, yang lebih tu tak masuk dah. Kalau nak lagi banyak, kita besarkanlah nombor tu. Okey, satu lagi yang cikgu nak masukkan adalah umur katakan. Umur. Umur boleh tak cikgu gunakan vacha? Boleh cikgu sebab ada nombor. Vacha pun terima kan? Betul. Tapi kalau nak selamat, kita boleh gunakan integer. Kalau integer, maksudnya boleh tak kita masukkan huruf
Tak boleh. Jadi umur biasanya masukkan nombor saja kan. Kalau yang tadi had atasnya 12 dan 250, agaknya kalau umur berapa had atas? Saya rasa 2. 2, maksudnya umur orang paling tua adalah 99. 9, betul. Ada tak orang yang umur mungkin 100 lebih? Ada, cikgu. So yang selamat Mira letak 3. Itu 3 dia. selamat. Okey. Akhir sekali daripada ketiga-tiga ni kita kena pilih siapa yang unik untuk menjadi kunci primary. Siapa yang unik? Siapa yang unik adik-adik? Kalau nak tahu siapa yang unik, kita tengok selepas ini sebab kita berhenti berehat seketika, cikgu. Mira. Kita kembali selepas ini. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berhenti berehat, saya ada tanya cikgu pasal cikgu kata ada kunci istimewa. Primary key. Primary key. Apa sebenarnya kunci istimewa tu, cikgu? Yang saya tahu kunci istimewa tu kunci pintu hati. Macam tu je lah yang istimewa je kan. Apa tu, cikgu? Okey, selepas kita membina beberapa medan ataupun atribut, macam itu ada nombor kad pengenalan, nama dan umur. Kita kena pilih salah satu daripada 3 atribut ini untuk menjadi primary key ataupun kunci utama, kunci primary ya. Biasanya kita cari medan mana yang unik. Unik ni bermaksud data tu ada satu tu je. Contoh, nama Mira ada ramai kan? Umur, orang yang berumur 24 pun ada ramai. Jadi, nomor kad pengenalan mesti satu orang satu nombor kad pengenalan. Betul. Jadi, di sini antara 3 ini yang unik adalah nombor kad pengenalan. Jadi, kita kata primary key di sini adalah nombor KP. Jadi, nanti gunanya apabila ia menjadi rujukan, dia merujuk kepada ramai orang ke ataupun kepada, kalau ini murid, ramai murid ke murid yang satu tepat saja? Satu murid saja, cikgu, yang ada nombor kad pengenalan itulah. Betul. Jadi kalau kita nak delete, terdelete orang yang salah ke orang yang tepat? Orang yang tepat. Kalau kita nak kemas kini pun orang yang tepat kan? So, selepas kita masukkan primary key, okey, arahannya dah cukup dah. Okey, barulah kita laksanakan dia dengan klik butang go. Ada butang go di sini. Kalau Mira lihat sekarang, di bawah Didik TV itu dah keluar ada satu murid, dia kata. Betul. Jadi sebenarnya ini adalah jadual murid. Kalau kita klik di situ, kita dapati pada jadual tersebut sudah ada kolom ataupun ruangan lajur untuk nombor kad pengenalan, nama dan umur. Tapi data masih belum ada. Betul, masih sekarang kosong. Kita baru buat jadual kosong. Seterusnya barulah kita memasukkan data kepada nombor kad pengenalan, nama dan umur. Okey, baik. Untuk seterusnya ini, kita juga masih menggunakan arahan SQL. Sama seperti tadi, kita pilih dahulu kita punya nama pengkalan data, klik pada Didik TV, kemudian klik pada SQL. Pada ruangan kosong inilah kita tulis arahan tadi itu. Ataupun SQL itu kita sebut apa tadi? SQL. SQL. Okey, sekarang cikgu tulis arahan untuk memasukkan data ya. Kalau tadi create, arahannya create. Itu untuk bina. Betul. Untuk masuk, insert. Insert. Into, diikuti dengan nama jadual tadi. Apa nama jadual kita tadi? Didik TV. Bukan, itu pangkalan data. Oh, itu pangkalan data. Okay. Murid. Okey, kita akan masukkan ke dalam murid. Baik. Kita buat kurungan. Kemudian kita bagi tahu values. Kita buat lagi kurungan. Kurungan yang pertama ini,
kita tulis nama-nama medan tadi ada 3. Nombor KP, nama dan umur. Okey, kita tulis sahaja nombor KP, nama dan koma boleh cikgu koma? Koma untuk memisahkan dia. Okey, kalau kita lihat di sini, andai kata tadi Mira tulis nombor KP itu ada underscore. Di sini Mira kena letak underscore. Kalau tadi N huruf besar, K huruf besar, di sini pun N huruf besar, K huruf besar. Itu sebab cikgu tadi pilih buat semua huruf kecil. Supaya tak tersilap kan? Betul. Okey, yang seterusnya ini barulah kita masukkan murid yang berkenaan, data yang kita nak masukkan. Kita mulakan dengan tanda kod untuk baca. Kalau integer kita tak payah kod, kita tulis terus je. Okey, katakan nombor kad perkenalan yang pertama ya. Cikgu letak 0811100133 contoh. Cukup tak 12 tu Mira? Cukup cikgu. Cikgu saya ada satu soalan nak tanya. Memang kena letak tanda kat atas tu ke? Itu kod untuk varchar tadi cikgu cakap. Kalau bukan varchar tak payah kod. Tadi ada umur kan? Umur nanti Mira tak payah letak kod. Untuk yang seterusnya, nama tadi varchar juga kan? Nama orang ni kita letak kod juga, baru kita masukkan nama dia. Siapa Mira nak bagi? Letak nama saya lah, Mira. Mira binti... Ataupun nama cikgu pun boleh. Okey, Mira binti? Nazir. Okey. Baru kita ikuti dengan umur. Oleh kerana umur bukan varchar, kita tulis terus je. Katakan... Berapa? Umur saya 24. 24 macam tu. Yang itu tak perlu. Okey. Akhir sekali kita dah cukup satu baris kita tulis, kita akhiri dengan semikolon untuk menunjukkan baris tu dah siap. Kalau begini satu data sahajalah masuk. Okey, nak masukkan dia sama macam tadi, klik pada butang go. Mira klik pada butang go. Okey, kalau dia kata berjaya seperti itu, one row inserted, so satu data telah masuk. Kalau kita klik pada tabel murid, sekarang di bawah nombor kad perkenalan sudah ada nombor tu. Tapi itu sebenarnya salah, betul tak? Betul. Sebab 08 umurnya bukan 24. Nanti kita edit pula. Okey, tapi katakan cikgu ada lagi maklumat yang lain, nak masukkan lagi sekali data, sama juga caranya, pergi balik kepada nama database. Diikuti kita klik pada SQL tab ni. Kemudian kita tulis tadi secara arahan dia adalah apa tadi? Insert into murid. Okey. Sebenarnya nama medan kalau Mira tak tulis pun tak apa. Terus tulis values pun boleh. Values, okey. Masukkan maklumat yang pertama adalah nombor KP. Okey, katakan nombor KP yang kita nak masukkan adalah 07 02 11 101234. Katakan macam tu ya. Okey. Kita letaklah nama dia, katakan Siti binti Abu. Okey, umur dia katakan 14. Ini perlu kod tak? Nombor tak payah. 14, kalau tak umur payah. Tak perlu. Sebab dia bukan varchar kan. Okey. Sekarang letak semikolon. Kalau Mira lihat, kalau kita salah, contoh cikgu tak letak semikolon, cikgu letak koma. Okey, ada keluar tanda merah pangkah dekat depan tu kan. Itu menunjukkan ada salah pada arahan kita ni. Oh, jadi dia tak boleh nak proses. Ya. Jadi kalau kita salah, kita jangan risau. Ada yang guide kita dekat situ, bantuan dia. Dia letak simbol tu. Okey, katakan ini data yang kedua. Kita klik pada butang go. Dan Mira, kalau kita semak sekarang ni, dah ada dua nama. Okey. Saya nak tanya, kalau ini kena buat satu-satu ataupun boleh je lepas semikolon letak lagi satu baris nama, letak lagi terus? Boleh. Oh, bolehlah. Cuma kena ikut stepnya itu sama. Ya. Faham. Okey. Seterusnya cikgu? Seterusnya, katakan Mira nak buat lagi beberapa orang nak masukkan ramai-ramai. Saya tak kisah, boleh saja cikgu. Okey, baik. Katakan cikgu nak masukkan 2 orang sekali ya. Cikgu nak masukkan 2 orang sekali. Macam Mira, boleh letak 2 orang sekali cikgu? Boleh, 5 orang, 6 orang pun boleh. Arahannya masih sama. Insert into murid. Okey, kemudian kita kata values tadi kan. Okey. Buka kurungan, tutup kurungan.
Di dalam ni kita tulislah sama seperti tadi, nama orang yang pertama tu. Katakan Ali, yang pertama nombor kad pengenalan kan? Okey. Okey, kita masukkan nombor kad pengenalan 050505 10 12 1341. Okey, kemudian koma, nama dia. Kita letak Fika lah cikgu. Fika ya. Fika kita letak 2 genap Mira. Okey, Fika binti Samad lah ya. Boleh. Okey, boleh. Okey, katakan kalau 05 ni umur dia 16 kan? Baik, Mira ada lagi yang kedua, letak koma. Dah tak perlu tulis value, buka kurungan, tutup kurungan, Mira tulis lagi. Dia punya nombor kad pengenalan dia 0505 katakan 15 01 4321. Okey. Koma. Koma, ini lelaki Mira. Okey. Irfan kita letak ya. Irfan. Irfan bin apa Mira? Irfan bin Ahmad katakan ya. Irfan bin Ahmad, koma. Ini pun sama, umurnya adalah 16 tahun. Muda Irfan dengan Fika. Saya je 24 cikgu. Bila katakan dah cukup, kita dah habis dah arahannya. Kita akhiri dengan tanda semikolon. Okey, kemudian kita klik go. Kalau begini, berapa orang yang akan masuk nanti? 2 orang, cikgu. 2 orang ya. Okey, go. Okey, 2 dah masuk. Sekarang ni jumlah murid yang ada, data yang ada di dalam ni 4. Maknanya kalau kita nak masukkan serentak pun boleh banyak. Koma saja. Koma sehingga cukup kita letak semikolon dan ulang balik step tu. Okey, untuk seterusnya katakan cikgu nak padam pula. Cikgu nak padam. Oleh kerana kita ada yang unik di situ, kalau tidak nanti tersalah padam orang ya. Supaya kita tak salah padam orang, kita kena ambil nombor kad pengenalannya yang betul. Katakan cikgu nak padam Fika ya. Kesian dia baru masuk tadi cikgu. Padam saya lah cikgu sebab saya paling tua dalam tu. Okey, kita padam Mira 0811101123. Jangan salah ya. Okey, arahannya begini Mira. Arahannya ialah okey. Klik pada kita punya database, diikuti dengan SQL ini. Kemudian arahannya ialah delete. Oh, delete. Okey. Kita akan delete. Pastikan ingat tadi nombor kad pengenalannya. Yang saya tadi tu. 80. Okey. Delete from murid. Where. Oh, kena ada where, cikgu. Supaya dia tak salah ya. Where nombor KP sama dengan apa tadi? 08 1110011233. Okey, diikuti dengan semikolon. Kalau nombor kad pengenalan ini tak wujud, so nanti dia akan keluar arahan suruh betulkanlah. Baik, cikgu akan klik pada butang go. Okey, untuk delete, sebelum dia delete dia keluarkan message dahulu seperti itu. Do you really want to execute untuk delete tu? Jika betul, kita kata okey. Okey. Dan telah berjaya delete. Oh, dan hilanglah dah. Bila kita semak, Mira dah tidak ada dalam tabel ini. Hilanglah dah Mira. Dah hilang dah Mira. Mira tak bolehlah ada dalam kelas ni, cikgu. Kalau Mira dah tak ada, macam mana? Kita berhentilah berehat sebentar, cikgu ya. Kita kembali selepas ini. Assalamualaikum. Saya Fizatul Zuhaira binti Rahman, pelajar Sains Komputer SMK Sungai Kapal Indah Kelang. Saya suka mata pelajaran Sains Komputer sebab saya suka menulis kod komputer. Seronok tahu, sepanjang 2 tahun saya belajar Sains Komputer, perkara yang paling saya tak boleh lupa ialah saya dapat membangunkan satu aplikasi sistem tempahan homestay. Rugi tahu adik-adik yang tak ambil Sains Komputer sebagai mata pelajaran elektif. Dah start. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Safika binti Abdul Karim. Saya merupakan pelajar Sains Komputer SMP Sungai Kapal Indah, Kelang, Selangor. Saya minat sangat Sains Komputer ni sebab saya suka main komputer. Jadi saya macam suka main game. Saya suka main macam-macam lah, saya suka main dekat dalam komputer. Jadi saya macam nak tahu macam mana
diorang buat game tu. Macam mana diorang buat sistem ini, sistem itu. Jadi saya ceburilah bidang sains komputer ni. Jadi pengalaman sepanjang 2 tahun saya belajar sains komputer ni, yang paling saya tak boleh lupakan ialah saya dapat mencipta sendiri sistem tempahan homestay saya sendiri. Jadi saya macam, wow, kalau saya boleh, adik-adik mestilah boleh kan. So rugi tahu adik-adik tak ambil sains komputer ni. Jadi korang ambil lah, angkat sokong korang dari takkan tak. So cuba. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Azim binti Azizan. Saya pelajar sains komputer daripada SMK Sungai Kapar Indah Kelang. Saya meminati subjek sains komputer ini kerana terdapat banyak perkara yang menyeronokkan. Antara perkara yang menyeronokkan ialah apabila kita membuat sesuatu program itu, akhirnya program itu dapat mengeluarkan output-output yang kita kehendakinya selepas berhempas pulas membetulkan segala ralat yang terdapat dalam program tersebut. 2 tahun pengalaman saya belajar subjek ini, saya ditugaskan untuk membina satu aplikasi yang bernama Sistem Tempahan Homestay. Jadi, rugi tau kalau adik-adik tidak memilih sains komputer ini sebagai subjek yang elektif. So, mari kita ramai-ramai memeriahkan sains komputer ini. Terima kasih. Bye! Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sekarang kita berada di segmen yang terakhir. Tadi sebelum berhenti berehat, Mira dah kena buang dari kelas ni dah dengan cikgu. Tapi kan cikgu ada cakap tadi ada panggil semula data tu. Sebab tu Mira masih ada di sini ya. Okey cikgu, untuk segmen yang terakhir ni apa pula cikgu? Cikgu nak tunjukkan pada saya dan murid-murid di rumah. Apabila kita sudah ada pengkalan data dan jadual, kemudian kita tadi masukkan beberapa data ke dalam tu. Setiap data itu kita kata rekod ya. Sekarang kita ada berapa rekod kalau seperti ini? Kita ada 3 rekod. Okey, baik. Kadang-kadang rekod yang kita masukkan ni kita perlu ubah suai ke mas kini. Mungkin nama orang tu kita salah type. Contoh Siti tapi bukan binti. Kita nampak kat situ bintu. Jadi kita kena betulkan ejaan binti. Okey, untuk membetulkan ejaan ini, okey, arahannya adalah update. Okey, kita pergi kepada pengkalan data dan kita pilih SQL. Arahan tadi adalah update ya. Update table apa tu? Murid. Okey, kita akan update Siti tadi ya. Kita kata set. Oh, set pula cikgu set. Ambil set. Bila kita gunakan update murid, arahannya kita set baru. Yang kita nak set tadi yang salah itu adalah nama kan. Jadi set nama, kita tuliskan namanya yang betul sekarang ni. Sepatutnya dia tulis sebagai Siti binti Ahmad. Abu tadi kan. Kita tadi salah eja binti kepada bintu. Okey, supaya dia tepat kita letak where nombor KP sama dengan kita masukkan nombor KP yang kita dah letak kepada Siti tadi. Okey, cikgu dah catat ni 07 02 11 10 1234 ya. Dan arahan kita dah berakhir, kita hujung tu kita letak apa tadi? Mira? Semikolon menunjukkan okey. Betul ya, kita nak jadikan dia sebagai binti ya. Baik. Kemudian seterusnya klik butang go. Okey. Proses ini dikenali juga sebagai manipulasi data. Kita manipulasi dia. Okey, sekarang Siti dah betul binti Abu. Cikgu, saya nak tanya, kita tak boleh ke kalau nak edit terus ditekan edit dekat tepi tu cikgu? Boleh. Tapi boleh juga. Kalau Mira klik dekat situ, kita tak belajarlah SQL tu. Sebenarnya, okey, bagus soalan tu. Katakan cikgu gunakan arahan yang ada di sini. Okey, kita klik pada edit. Cuma kita tak ada gunakan SQL tu. Nanti bila dalam peperiksaan ada soalan tentang SQL, kita dah tak pandai dah. Contohnya sekarang ni kita nak edit apa-apa, kebanyakan aplikasi begini kan. Sebenarnya aplikasi begini adalah kegunaan untuk orang yang tidak belajar sains komputer. Jadi mereka nanti tak tahulah coding tu. So oleh kerana kita belajar sains komputer, so kita jangan gunakan kemudahan yang begini. Kita gunakan tempat untuk kita memasukkan sintak ataupun arahan-arahan SQL. Okey Mira. Kalau kita lihat tadi,
bila kita paparkan, ini sebenarnya inilah yang kita kata panggil balik tadi. Data yang kita dah masukkan ke dalam table tu, kita panggil balik. Cuma dia panggil balik ikut susunan yang ada pada jadual, betul tak? Betul. Nombor kad pengenalan, nama, umur. Tapi kadang-kadang kita nak dipaparkan mungkin nama dulu, baru nombor kad pengenalan, baru umur. Okey, kalau begitu ada arahan dia. Arahannya adalah, okey, kita pilih nama database diikuti oleh table SQL ni. Arahan dia pilih select. Okey, katakan kita nak susun siapa dahulu? Nama. So kita letak nama dahulu di situ. Nama, lepas nama Mira nak katakan nombor KP, baru umur. Tapi sebenarnya dalam susunan dia tadi adalah nombor KP dulu. Baru nama dan umur kan. Sekarang cikgu dah terbalikkan. Okey. From nama jadual tadi adalah murid ya. Okey, diakhiri dengan tanda semikolon. Kalau begini paparannya dia dah ikut arahan kita. Jadi bila kita panggil dia, data tu dia boleh keluar ikut kehendak kita. Contoh, cikgu nak dia keluar nama dulu, nombor KP, umur. Boleh tak kalau cikgu nak nama dengan umur je? Boleh. So, jangan masukkan nombor KP, betul tak? Hilanglah data tu maksudnya. Mira nak cuba tak? Boleh? Okay. Saya cuba buat. Alamak. Okey, saya cuba buat. Ya? Okey, datang sini. Okey, cuba Mira. Okey, saya ke sana, cikgu ke sini ya? Cikgu jauh-jauh sikit. Okey. Okey, cikgu ke depan sini. Okey, Mira tulis. Macam mana tadi cikgu? Select. Okey. Kita nak nama dan apa tadi? Umur saja. Nama, koma, umur, from. Koma lagi? Tak payah dah. Okey, from. Table dia. Nama apa? Nama table dia? Murid. Semikolon. Tekan semikolon. Oh, tak jadi. Okey. Okey, go. Ada kat bawah butang go. Pergi go. Dekat bawah. Magic. Apa macam tu? Okey, jadi tak? Kita tekan go. Hilanglah. Hebat. Yang dipaparkan cuma nama dan umur sahaja. Jadi maksudnya cikgu, nombor KP itu memang terus hilang. Ataupun hilang. Ada tersimpan lagi. Dia tidak dipaparkan dekat kita punya page web ni. Begitulah kadang-kadang masa kita mendaftar, contoh kita mendaftar sebelum kita dapat gunakan satu-satu aplikasi, contoh macam Instagram ke apa kan. Masa kita mendaftar, kita masukkan maklumat banyak kan. Tapi kadang dekat page tu nama kita je satu keluar. Yang lain dia tak panggil. Beginilah. Maksudnya dia pilih daripada jadual yang menyimpan data tu, data yang tertentu saja. Cikgu, website ni adakah boleh digunakan juga kalau nak guna ataupun nak membina website sendiri? Laman web ni boleh tak kita guna? Boleh. Okey. Sebenarnya laman web yang kita guna sekarang ni pun ada menggunakan ini. Cuma kita tak tahu je selama ni. Ya, betul. Okey. Seterusnya cikgu? Okey. Katakan sekarang kalau kita lihat dekat sini, ada orang yang berumur 16, ada yang berumur 14 kan. Kita boleh paparkan orang yang berumur 14 je ataupun 16 saja. Okey, arahannya kita letak apa biasanya kalau macam tu? Where kan? Betul. Okey, sebenarnya Mira dah pandai dah. Walaupun hari ini first time belajar kan. Sebab sebenarnya benda ni ringkas saja. Okey, select. Kita nak nama dan umur katakan ya. Ya. Nama dan umur from murid. Jangan salah ejaan. From murid. Kalau tertypo cikgu memang tak jadilah. Nanti ada mesej keluar. Oh. Where umur sama dengan Mira nak berapa? Katakan 16 ya. Ke mana dia pergi tu? Sama dengan 16. Baik. Kalau kita lihat, dia akan paparkan, okey jangan letak umur Mira, letak nombor KP. Sebab tadi kita simpan tadi nombor KP. So, kita akan paparkan nama dan nombor KP murid yang umur dia 16. Kenapa 16 kita tak letak kod tadi tu? Kerana dia bukan baca kan? Okey, baik. Bila cikgu klik pada go. Okey. Yang dipaparkan ni yang berumur 16 sahaja. Maksudnya selain daripada 16, hilanglah dah. Ya.
Dia sebenarnya tidak dipaparkan, tapi ada dalam pengkalan data dalam jadual murid tu ada. Okey. Yang dipaparkan, yang dipanggil je dia tak datang. Kalau kita katakan, okey siapa umur 16 datang depan. Orang yang umur bukan 16 dia tak datang ke depan lah. So ini yang datang ni yang seperti arahan kita minta tu, iaitu yang berumur 16. Faham. Website ini bukan saja murid-murid boleh guna, tetapi saya juga boleh guna. Maksudnya selain daripada pelajar pun boleh guna, cikgu? Boleh. Okey, faham. Okey. Itu dia. Nampaknya saya, sebab cikgu kata saya pun boleh guna, jadi lepas ni balik rumah saya nak belajar guna ni, cikgu, supaya saya pun dapat mahir tentang sains komputer ni. Terima kasih banyak-banyak, cikgu, atas perkongsian yang cikgu berikan pada saya dan juga murid-murid di rumah. Semoga anda gunakan segala ilmu dan juga teknik ini sebaik mungkin. Terima kasih, cikgu. Terima kasih juga kepada anda semua. Jangan lupa untuk saksikan Mahir esok di jam 2 petang dengan mata pelajaran yang berbeza. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti SOP seperti pakai pelitup muka dan jagalah kebersihan selalu. Dan dengannya cikgu ada sediakan video juga kan untuk saya dan juga mereka di rumah. Anggap cikgu betul. Okey, baik cikgu. Baik cikgu. Baiklah cikgu. Baik semua di rumah. Assalamualaikum. KP